So إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi. Masalah 130 itu. Masalah memberi salam itu sebaik-baik orang, yakni siapa yang dahulu memberi salam pada taulannya dan orang yang jumpa dengan dia, sama ada orang yang dikenalnya atau tiada dikenal, maka ialah orang yang dipuji pada syarak kita. Mana orang yang baik ialah orang yang memulakan salam. Sebab disebut ifsya'us salam, menghamburkan salam bukan menanti salam, sama ada orang yang kita kenal atau tidak. Di akhir zaman tu, tanda kiamat kecil, manusia memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Orang dikenal saja. Bangla lalu tak bisa salam. Ya, dia tengok Bangla pakai kopiah tu Islam kan. Dah wah, ini Bangla gitu kan. Bangla dengan kita tahu siapa masuk surga, masuk neraka gitu. Jangan dia lebih hebat daripada kita gitu. Jadi maknanya apa? Asal ada tanda-tanda di Muslim, kita berilah salam, ya. Itu yang terbaik. Kerana orang yang bersih hati daripada takabur. Orang yang menanti salam tu takabur. Orang yang tawaduk, orang yang memberi salam. Sebab tu memberi salam pahala dia lebih daripada menjawab salam. Walaupun menjawab salam tu wajib, memberi salam tu sunat. Situ ada beza. Ya. Dalam bab lain semua sama. Mana pahala wajib lebih besar daripada pahala sunat. 70 kali kita buat sunat baru sama satu wajib. Kecuali dalam bab salam. Bab salam lain. Beri salam sunat, tapi jawab salam tu wajib, tapi pahala beri itu lebih besar. Ya, sebab dia ada makna tawaduk di sini. Menurut dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu sebaik-baik orang, ialah hadis yang disebut dalam Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan begitu mana. Ya. Iaitulah an Abdullah ibni Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Abdullah ibnu Amru ibn al-As. Amru aja. Kalau ada waw tu baca Amru, kalau tak ada waw baca Umar. Bahawasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah, rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Dia tanya Rasulullah SAW, siapakah orang Islam yang terlebih baik amal? Ayul Islam khair. Ya, jawab Rasulullah SAW, itulah orang yang memberi makan akan makanan. Ya, maknanya tut'imu, memberi makan, at-ta'amah, akan makanan. Ya, kepada siapa? Al-fuqara wal masakin, al-muhtaj, orang berhajat. Seperti seorang itu datang orang-orang bertandang dan ziarah. Ya, orang ziarah rumah kita jamu, boleh pahala besar. Ya. Ini tunggu tak keluar-keluar sampai kerja kedai kat mana tanya.
Tetamu tanya kedai kopi kat mana? Kata, oh ni kejap. Air pun nak tinggi. Oh nak tinggi. Datang dekat sejam. Tu dah kedekut. Jadi kita pergi mari. Itu kalau orang tamu yang datang pahala dia besar. Kalau orang miskin lagi besar kan. Orang yang berhajat bagi miskin kita bantu tu lagi besar pahala dia. Maka dipermuliakan dengan apa? Memberi makan apa makan yang ada padanya. Di sini kalau kita tengok siapa yang tahu? Negeri yang paling kita tengok di antaranya hebat bani Kelantan. Orang Kelantan kalau kita datang sama dia Zara kan, dia takkan tahan kita, dia mesti bagi makan. Nantilah dulu hambum nanak dimakan, dia suruh makan. Dia apa bagi makan pun seronok. Kalau dia tak bagi makan dia tak puas hati. Tapi lauk tak kira lah apa dia, kalau budu-budu je dia. Ikan apa pun tak kira. Jadi dia dapat jamu, dia puas hati. Kalau dapat jamu tetamu datang tu seronok dia. Atau memberi makan orang yang lapar, ni lagi besar. Ya, yang dipanggilnya atau pergi sedekah. Sama ada kita panggil dia datang makan jamu ataupun kita hantarkan sedekah bantuan beri. Ialah orang yang sebaik-baik orang. Di sini dalam kaedah fiqh kita satu kaedah dipanggil apa? Al-amalul muta'addi khairum min amalil qasir. Amal yang muta'addi lebih baik daripada amal qasir. Muta'addi maknanya dia buat amal tu melampaui kepada orang lain daripada dia buat amal untuk diri dia sendiri. Dan juga orang yang sebaik-baik orang ialah memberi salam dengan katanya Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kita ucapkan salam doa dia dan rahmat Allah. Atas siapa yang dikenal dan siapa yang tak dikenal. Dikenal ke tak kenal, asal ada tanda dia orang Islam, terbunyilah salam. Pahala dia besar. Takdir orang tu tak jawab salam, malaikat jawab salam. Oh, lagi besar kan? Kalau kita bisalah dia buat dah, sama ada memang perangai tak elok ataupun dia tak dengar. Yang kita bisalah dia tak dengar, malaikat jawab salam. Bila kita jigit pula, kau tak jawab sudah, malaikat jawab salam aku. Itu lain macam lah bunyi. Masalah 131, berberi salam itu mempusakai berkasih-kasih antara yang mengamalkan dengan dalil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti demikian. Jadi kita beri salam sebenarnya apa? Menambatkan kemesraan, berdoa-doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tuhabibtum ya idza ibsau salam bainakum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk sekalian kamu akan syurga hingga percaya sekalian kamu akan Allah. Mana syarat lesen besar dia ialah iman, makrifat akan Allah. Kemudian beramal kamu akan amalan yang saleh. Ya. Kemudian tu'minu hatta tuhabbu. Kemudian beramal kamu dengan beramal amalan saleh. Dan tiada sempurna kepercayaan akan Allah melainkan apabila berkasih-kasih kamu. Mana syarat untuk dapat kesempurnaan iman ialah menanamkan kasih kemesraan sama orang Islam dan bersayang-sayang antara seorang dengan seorang. Ya, maukah sekalian kamu aku tunjukkan sekalian kamu atas satu perkara, apabila sekalian kamu amalkan dia nasib jadi berkasih dan bersayang antara kamu, masyhurkanlah akan salam antara sekalian kamu. Ini ya, salam tu sentiasa diberilah. Dan satu hadis lain tersebut, yaitu an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dabbi ilaikum da'al umam, dabba ilaikum da'al umam min qablikum ila al-bughdha wal hasad wal baghdha. Ya, al-bughdha kemudian tu baghdha. Hiyal al-khaliqah laysat khaliqatul samak walakin khaliqatud din. Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala unabbiukum bima yumbitu lakum zalik
Itulah ifsyaus salam bainakum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Zubair Al-Awam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telah menjalar kepada sekalian kamu penyakit. Yang penyakit ini merebak umat-umat yang dahulu di masa kamu, iaitu apa ya? Benci-bencian, berbenci-benci, bergaduh, dan dengki-mendengki. Dan berbenci-benci itu ialah pencukur, bukannya pencukur rumput, tetapi pencukur agama. Maknanya akan jadi terhapus ya kesempurnaan Islam. Ini pembinasa agama dan pembantingnya. Ya, macam kita banting padi dan rubuh habis. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, dalam kekuasaannya maksudnya, tiada masuk sekalian kamu akan syurga hingga percaya sekalian kamu dengan Allah. Mana paling besar untuk syurga ialah al-iman billah, beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan menjunjung apa suruhnya. Dan tiada sempurna iman sekalian kamu hingga berkasih sayang antara kamu dengan yang lain. Maukah aku habarkan sekalian kamu dengan barang yang menjadi akan kamu, makna kasih-kasih, berkasih-kasih sayang ialah hendaklah kamu ya telah menghulurkan salam, mana menghamburkan salam antara kamu. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazzar dengan isnad yang bagus, mana isnad yang hasan. Masalah 132 pula. Obat memberi saudara-saudaramu kasih kepada kamu ada dikhabarkan, diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tersebut adalah hadis. Begini sebutnya, an Syaibah al-Hujai an Ammih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun yusaffina laka wuddul akhi ya pasal taslam alaihi iza laqitahu wa tu'assau lahu bil majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'i ilaihi. Hanya banyak kita tak ada yang ujung. Diriwayatkan daripada Syaibah bin Hujai daripada bapa saudaranya radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, 3 perkara yang menjadikan suci, bersih, kasih saudara penuh. Pertama, beri salam. Ini semua menyebabkan apa? Bertambah bersihnya kasih kemesraan sama Islam apabila jumpa akan dia. Kedua, diluaskan, dilapangkan bagi dalam majlis. Mana kalau ada orang datang majlis, kita beri tapassau, beri tempat dia. Jangan ditutup tempat tak bagi kawan duduk. Memusing kawan cari tak jumpa. Padahal tempat tu boleh buka, dia tutup. Itu tak elok. Lapangkan. Dan ketiga, memanggil dan menyeru akan dia biar dengan sebaik-baik dan suka nama. Ya, ni pun nama elok dia pun lain dia gelar. Mak bengkok lah, pak cikut. Macam-macam kawan tu malu lah tiap kan. Nama dah baik. Orang lain tu kan nama Muhammad, cantik kan. Dia bawa rempit pula, mak rempit pun. Dia Muhammad dan nama elok, nama yang dipuji. Jadi sebut dengan nama yang dia suka. Jangan kita gelarkan nama yang dia tak suka. Haram kau ni, berdosa tu, menyakiti hati dia. Sebut nama yang terbaik. Dan meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat. Nomor masalah 133. Menjawab salam itu adakah ia wajib atau sunat? Sesungguhnya 5 perkara hak, yakni kepunyaan orang Islam ke atas seorang Islam sebagai yang datang kenyataan. Demikian hadis yang demikian itu katanya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'ala al-muslim khams. Khamsun. Pertama apa? Raddus salam wa inadatul marid, itba'ul janaiz wa ijabatul da'wah wa tasmitul atish. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapa kucing orang ini, suka baik kucing. Nama dia ialah Abdul Rahman bin Sakhrin.
Abi Hurairah tu anak bapa kucing. Nabi letak nama tu, gelaran Nabi bagi. Dia pun suka, pada suka beli kucing. Bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, hak bagi orang yang Islam atas seorang Islam yang lain itu maknanya 5 perkara. Pertama, menjawab salam, apabila dia memberi salam. Keduanya, ziarah sakit, ketiga dia sakit. Ini banyak kita kadang-kadang tewas kat sini. Kawan sakit nak nanti esok tengok dah meninggal. Allah dah meninggal kata. Kemudian menurut jenazah, yang ketiga hantar jenazah ke kubur. 4, memperkenankan panggilan. Kalau jemputan kenui ke apa yang tak ada unsur-unsur maksiat, wajib kena pergi. Dan ajaknya kelima, menjawab ucapan orang yang bersin dengan berkata alhamdulillah. Meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Kemudian tersebut dalam Al-Jami' Saghir 5 perkara pada hadis ni. Kemudian katanya bermula hak itu umum. Itu apa dia panggil? Pada wajib aini. Dan ada kifayah dan ada sunat. Ada kifayah, fardu kifayah, ada fardu ain, ada sunat. Jadi mula dapat hak kan. Nabi kata apa ni? Hakul muslim, hak orang Islam atau orang Islam 5. Dia hak tu apa? Umum. Sama ada kata hak tu jatuh fardu ain, wajib ain, atau kifayah, atau sunat. 3 makna boleh pasang. Maka menjawab salam itu fardu ain pun daripada seorang. Jadi orang beri salam wajib kita jawab. Dan fardu kifayah daripada orang ramai. Seorang datang beri salam, assalamualaikum, kita orang ramai ni. Siapa seorang jawab pun lepas yang lain lah. Kalau jawab orang ramai boleh ke macam di sekolah, waalaikumsalam cikgu. Orang ramai jawab kan. Tapi kalau seorang jawab pun lepas, itu maknanya fardu juga tapi secara kifayah. Dan ziarah orang sakit yang Islam itu wajib sekira-kira tiada dilihat dan memeliharanya. Jika tidak, maka itu disunatkan. Mana ziarah orang sakit yang Islam tu wajib sekira-kira tiada dilihat dan memelihara dia lah. Maknanya sudah tu hukum dia adalah wajib. Dan jika tidak, maka itu disunatkan. Kalau dia memelihara, itu kenalah kan. Bapak dia sakit apa semua, dia jaga. Dan menurut jenazah ke kubur itu fardu kifayah. Ada sekumpulan mentajhiz menguruskan mayat, yang lain samalah. Memperkenankan panggilan kenduri kahwin, maka itu wajib. Dengan syarat tidak ada unsur-unsur yang haram bercampur. Tidak ada dondan sayang. Ada bunyian tentina bercampur aurat tertutup tu, itu dah dia haram. Kalau dia buat macam betul perempuan asing bagus, atau kena pergilah. Dan yang lain daripadanya sunat juga. Dan menjawab bersin dengan kata ya rahamukallah, maka itu sunat. Kemudian dalam semayang dia kena jaga. Dalam semayang kalau seorang tu bersin kan, dia tengah baca Fatihah, dia bersin, kemudian dia jawab alhamdulillah, apa hukum dia? Putus semua dah. Fatihah tu kena ulang balik. Fatihah tu kena ulang lah. Itu bagi pertama hukumnya. Kemudian bagi orang yang mendengar pula, bila didengar sebelah kawan kata alhamdulillah, dia jawab dengan apa? Ya rahamukallah, batal mayang. Dia kena jawab, dia kena ubah domir. Ya rahamullah. Dia kena ubah domir kaf kepada he. Kaf domir mukhatab, kalau he domir ghaib. Dia kena jawab ya rahamullah. Tapi dia punya muadat kalau baca betul lah. Sebab itu ghairul masyru', tak disyaratkan. Dalam semayang tak boleh bercakap secara tujuh, melainkan kepada Allah dan Rasul. Kalau pada Rasul assalamu alaika, tak ada alaihi. Kalau alaihi itu domir ghaib, orang tak ada depan. Kalau alaika makna di depan. Assalamu alaika ayuhan nabi. Ya alaika makna di depan kan. Itu sebab dalam sufi dia istihdharkan. Kalau siapa dah memimpi Rasulullah dapat lihat wajah dia, istihdharkan wajah.
kita panggil cakap secara berdepan. Kalau tidak pun kita bayangkan keadaan kita bersama, itu lebih hebat, supaya hati kita lebih kuat, ya. Mesra dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mesra dengan baginda, cepat terbuka jalan dia makrifat kepada Allah Ta'ala. Itu kau jawab bersih ni, yarhamkah batal, dikena yarhamkumullah. Tapi dua-dua ni siapa baca je putus mualat kalau dia sedang membaca Fatihah, sebab tak masyruk. Kalau dia masyruk kan tak batal dan tak putus. Contoh amin ni, biasa teman yang terkawin je kan, imam baca macam sebut dia wasal dulu. Jadi makmum dah tahu imam baca laju, dia pun baca. Jadi imam sekerat, dia baca sekerat, imam dah habis. Imam habis je, dia baru tengah-tengah. Jadi dia ucap amin imam, kemudian boleh sambung, boleh, tu tak apa. Sebab amin tu disyaratkan, iza amanal imam fa amin wa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bila mengucap amin imam, naklah kamu ucap amin, ya, sebab amin imam tu diserta dengan malaikat. Dalil hadis ni, siapa yang muafakan aminnya dengan amin malaikat. Nabi tak kata amin imam, Nabi suruh amin, bila imam amin kamu aminkan. Kemudian barang siapa yang muafakat amin dengan amin malaikat, bermakna amin imam tu amin malaikat sekali, malaikat amin sekali. Maka siapa serentak, diampunkan dosanya telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa telah. Itu maknanya sunat kita aminkan bila bacaan imam. Itu tak putus mualat, sebab benda tu disuruh, disyaratkan dalam sembahyang. Ada macam kita amin tadi, kita ucap alhamdulillah, iaitu tasmitu sa'atish, atau dituntut luar. Pada sembahyang dia buat, maka hukum dia apa? Kalau tengah baca tak batal sembahyang, tapi hukum dia apa? Kena ubah. Satu kap kena ubah dengan he, kemudian mualat kalau baca putus. Kemudian babu majapi ta'im syakir. Baratan menyatakan hadis membicarakan orang yang cukup ada makan minumnya, lagi pula syukur ia. Tetapi kiranya saudaraku, berbahagialah orang yang ada cukup padanya padi beras. Dulu ni kita kan tak ada pakai duit ni, simpan bank. Orang dulu dia ada kui kan, budak sekarang kan tanya kui apa, kui ingat kui kasui. Kui padi tong kan, buat tong besar berdua atap atas rumah padi punya. Sekarang dah tak jumpa dah tu. Berbahagia orang yang ada cukup, Allah Ta'ala bagi rezeki padi beras dan seumpama daripada makanan minum dia, serta dia syukur kepada Allah Ta'ala. Itu yang besar. Mana orang yang bersyukur dengan nikmat yang Tuhan beri. Pertama dia syukur apa? Dia memandang itu kurnia dari Tuhan. Lalu keluar lapas lisan dia ataupun kalbi dia, syukur alhamdulillah. Ya, itu syukur dengan lisan. Syukur dengan hati, dia memandang itu kurnia Tuhan bagi dia, pinjam ke hak dia. Dan syukur maknanya pada abdan kita guna makan. Kita makan tujuan kita niat untuk ibadat. Maka dipanggil golongan itu masuk golongan syakirin, yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Maka hendaklah ingat, makna syukur kepada Ta'ala di sini tidaklah makna mengucap alhamdulillah sahaja. Dia lepas makan kenyangkan, alhamdulillah. Tu sikit satu pada dia. Dia ada 3. Ya, lisan, qalbi, lisan, jawari. Bahkan makna mengguna apa nikmat dikurniakan Ta'ala kepada tempat disuruh dan diizinkan. Tu mana? Tu mana syukur yang besar. Tasarruf ma'an amallahu ila ta'atih. Mengguna pakai nikmat Tuhan kepada tempat yang diridai. Ya, itu guna jalan baik. Maka apabila ada padamu padi beras dan segala makanan dengan secukup, maka kamu belanjakan dia bagi dirimu yang berbuat ibadat. Tujuan kita makan dan buat ibadat dan taat kepada Rasulullah Ta'ala. Dan kamu belanjakan anak isterimu, semua dapat pahala, bagi dia makan. Kalau dan kamu hubungkan rahim dengan dia, lebih banyak bagi sedekah. Ya, hadiah sedekah. Seperti memberi makan adik ataupun kakak, saudara mara yang miskin, kita bantu. Dan memberi jamu siapa yang datang kepadamu dan sebagainya, beri jamuan makan, semua pahala besar. Serta kamu banyak-banyak mengenang akan nikmat itu dari Tuhan, itu yang paling besar.
dan banyak kamu taat kepadanya. Jadi dengan nikmat kita dapat tadi, kita gunakan mentaati perintah dia. Itu syukur yang sebenar. Dan siapa-siapa ada yang demikian itu, maka ialah orang yang cukup makan yang syukur. Mana dipanggil ta'im syakir. Dan orang yang demikian itu dapat pahala besar, seperti yang disebut oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya lah hadisnya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'im asy-syakir at-ta'imu asy-syakiru bimanzilati as-sha'im as-sabir. Tinggi dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat dari Nabi SAW, nama Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya apa? Bermula orang yang cukup makan minum, yang syukur, ya, menepati ia orang puasa yang sabar. Sama pahala dekat sama dengan puasa, yang sabar tahan lapar. Tapi yang ada silap pula, bulan Ramadan dia kata saya dah syukur tak payah puasa. Sebab sama dengan puasa. Dia apa-apa pun bila kata dapat fadilat sama, dia tak sama pada hakiki. Dia tidak terangkat dia punya kalau keperduan tu, ya. Dapat pahala haji umrah, tak payah pergi haji, tak boleh. Haji tu tanggungjawab khas. Ini pahala. Pada itu sudah kita tengok ni kemurahan kasih sayang Allah Taala yang Maha Adil. Ya. Mungkin seorang tadi tak ada kemampuan, kan? Tak ada kemampuan nak pergi haji, dia buat ibadah dapat pahala dia. Dan itu kelebihan Taala. Sebut sini juga. Maknanya dia pergi ke sedekah tu dapat pahala orang yang puasa. Kemudian babu ma'aya fi syukri liman ahsana ilaik wa du'a lahu. Badatan ini mata kali menceritakan syukur bagi orang yang berbuat baik kepadamu dan mendoakannya. Mana orang buat ihsan kita doa dia. Ketahuilah kira saudaraku, ada syarat kita menyuruh kita berada, biar ada membalas. Bisa dekat. Biar ada. Kan baca biar pula kan, berada. Biar ada membalas budi apabila orang berbudi kepada kita. Ya. Ini banyak kelebihan di sini. Yang pertama, masuk umum, idhalu syurul fil qalbi mu'min ibadatun. Memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin itu pahala. Jadi kita bagi dia hadiah, dia pun balas balik. Suka tak orang? Suka lah. Ini dia hantar senyap je pada bakhil ni. Dia hantar sebonet kemudian salam tak dikeruk pun. Kosong ni kan. Orang hantar banyak terbagilah sikit kan. Berapa sebagai tanda kemesraan. Dia maknanya sama-sama kan, tolong-tolong, bantu-bantu, mesra panggil. Ini dia kaut dia. Kalau tuan guru saya kata ini matematik silap, dia pakai darab dengan campur. Bagi dengan tolak tadi. Dia pakai darab je banyak kan. Satu, mana kita masukkan kegembiraan. Yang kedua, kalau perjalanan sufi lagi besar kan ni. Sebab bila orang bagi kita, kita balas balik habis. Dia tak ada dalam hati kita lagi. Itu tujuan ni. Kalau tidak, tergantung ingat. Kita ingatkan dia, banyak dia buat baik. Ya, jadi bahaya tu. Sebenarnya kita nak pandang buat baik sebenarnya wallahu taala kan. Jadi oleh kerana kita balas dia tepat. Dan dikalau tiada upaya, tak ada langsung nak balas, balas doa jelah. Membalas budi dan barannya, tolong maka balas perbuatan puji itu dengan doakan dia. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan membalas Allah Taala pada kamu kebajikan yang banyak. Jazakallahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Taala balas kamu dengan sebaik-baik pembalasan. Dia doa, kan berat sangat kan. Doa demikian hal orang-orang Islam di zaman Nabi SAW. Lagi sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Anas qala lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata atahu al-muhajirun
Faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ayna qauman abzala min katsir wala ahsana muwasatan minal qalil min qaumin nazalna bainal azhurihim walaqad kafawna al-mu'na wa asyrakuna fil mahna hatta laqad hifna an yazhabu bil ajri kullih. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ma da'awtumullaha lahum wa asnaitum alaihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW, namanya ialah Sayyidina Anas bin Malik, khadam baginda SAW radhiyallahu anhu. Katanya sekali datang Rasulullah SAW dari Mekah berpindah ke Madinah, datanglah padanya orang-orang yang berpindah dahulu daripada Nabi SAW. Seraya katanya, ya Rasulullah SAW, tiada kami lihat suatu kaum yang lebih, maknanya memboros ia akan harta daripada banyaknya kepada kami. Maknanya orang Madinah lain macam ni bantuan, dia bagi dua pun ada, sampai ada sampai peringkat bini punya lagi bantuan secerai seorang sampai tahap tu dahsyat. Tu orang Madinah dia ni hati lembut. Kita pergi kedai nak beli apa, nak beli barang, dia minum air, minum teh dulu. Ke Mekah yang Azad tak pergi roh balik, tadi duit balik. Lain macam dia ada lain sikit perangai. Orang Madinah ni dia lembut. Allah. Tiada kami lihat demikian terlebih daripada kaum yang kaya turun menumpang di dalam antara tengah-tengah mereka itu daripada orang-orang negeri Madinah yang bernama kaum Ansar yang membantu. Demi sungguhnya telah dicukupkan oleh mereka itu akan kami belanja rumah daripada makan minum, dan bersama-sama kongsi mereka itu dengan kami daripada kehidupannya, hingga takut kami rasanya bawa pergi mereka itu dengan pahala semuanya. Yakni apa? Tidak kami pahala daripadanya. Soalan mereka ni bolot habis. Dia punya apa kebajikan luar biasa. Bahkan mereka juga berpahala dengan amalan mereka dan maknanya budinya kepada kami. Bila pendengar Rasulullah SAW lalu disahutnya. Jadi sahabat mana yang muhajir kata, wah macam ni kalah gitu kan. Kita ibadat, dia buat ibadat, tapi dia punya bantuan lagi, pahala besar dia dapat. Maka sabda Rasulullah SAW, tiada hilang pahala sekalian kamu selama berdoa sekalian kamu pada Ta'ala bagi mereka. Jadi dia bagi kamu, kamu doakan, dapat juga pahala dia sama-sama. Hebat dia orang ni, mereka mematikan pahala itu benda yang besar. Dan memuji selain kamu atas mereka itu. Dan kata Abu Isa Tirmizi, bunyi hadis sahih lagi wala hasan, sahih min tariq hasan min tariqil akhir, jalan lain ada dua jalan lagi gharib daripada ini wajah. Jadi maknanya bantu membantu, doa mendoa itu adalah kerja yang sangat dipandang mulia besar, maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi bab muwajah fiman yuharrim 'alan nar, man yuharram, yang diharamkan 'alan nar atas neraka. Terdatang bab menyatakan diharamkan dia, yakni dijauhkan daripada api neraka. Ketahui kerana saudaraku perangai baik dan menjauhkan diri daripada neraka. Sebab neraka timur orang panggil tak baik, dan jauh neraka daripadanya. Dan perangai jahat itu menghampirkan dia kepada neraka dan dekat neraka kepadanya. Dia dekat, neraka pun dekat ke dia. Itu maknanya bahayanya perangai yang tak elok. Maka apabila berkenak jauh dirimu daripada neraka, maulah bercampur gaul dengan orang-orang itu dengan baik perangai. Mana dalam pergaulan dijaga akhlak, pakai akhlak yang mulia, akhlak Islam. Pertama, jangan pemarah. Dia kena marah, jangan tak marah langsung, tapi marah tak kena tempat. Kalau yang patut dia marah tidak, yang tak patut dia marah dia marah. Jangan bengkeng, mana garang tentu pasal. Jangan congkak, jangan sombong, jangan angkuh, jangan kasar laku, dan jangan langgar, jangan bercakap keras, Kemudian suka duduk dengan orang fakir miskin, dengan akhlak baik. Tidak membesarkan diri pada orang-orang,
dan ada menaruh belas kasihan kepada orang yang dhaif, sifat baik, dan bermanis-manis mesra dengan mereka itu, dan tidak berkeras kepala, dan tidak umpat-mengumpat, dan berkata dengan orang barang yang menyukakan hati. Kalau bercakap orang dengar pun suka, lembut kan. Dan senang dan murah bagi dia. Dia nak kira dengan dia mudah, lebih kurang sikit halal ni, ya, dengan orang. Tidak menanggung ke atas perkara yang payah. Ya, di kalangan orang tu mudah-mudahan tak memberatkan orang. Dan apabila kepada sendiri perkara yang senang, dan ambil kepada sendiri perkara yang senang, bahkan maulah akas yang sebalik, atau payah sama-sama payah, dan senang sama-sama senang. Yang terbaik tadi kalau dia suka, dia susah tak apa, jadi orang lain senang, itu lagi tinggi. Maka siapa yang berperangai demikian adalah orang yang jauh neraka daripada, ya, dan jauh daripada api neraka. Allahumma. Kemudian sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum biman yuharrimu, ya, yuharramu, baca harrama yuharramu, diharamkan ala nari, ya, au biman tuharramu alaihi naru, tuharramu ala kulli qaribin hayyinin lainin sahad. Hasan Bukhari. Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW, namanya Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, maukah sekalian kamu aku habarkan, aku nak cerita, ya, dengan orang yang dijauhkan daripada api neraka, Allahumma ja'alni, atau dengan orang yang dijauhkan neraka daripadanya, neraka pula jauh dia, iaitu siapa? Yang jauh dijauhkan di neraka, tiap-tiap orang yang berhampiran dengan orang-orang dengan baiknya, lagi mudah lembut, lagi senang bicara dengan dia. Itu dia sifatnya. Ini orang yang berhampiran dalam pergaulan, dia cantik, dia mudah kira, lemah lembut, ya, itu akhlak yang baik. Mana dia bercampur dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dapat ada kelebihan seperti tadi. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Kemudian babu man kana fi hajati ahli wa qiyamati salailah, wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafna sunnah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah.